Tajuk utama tengah hari ini, JAKIM sedia selesaikan isu identiti Muhammad Sajat. Ni kes Sajat dengan masa dekat airport dia berjubah, and bila sampai sana kes Sajat ni ada seorang dia berani. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Muhammad Hafizan, hos anda pada hari ini dan ini. Dan saya Faizal Syamil sebagai hos anda juga. Kami dari 4 Baik punya. Okey, hari ini kami segmen podcast pada hari ini akan membincangkan tentang isu hak asasi manusia adalah satu hak transgender. Dan apa yang specialnya, apa yang istimewanya pada hari ini, kita ada seorang insan jemputan khas yang mempunyai pengalaman sendiri dalam bidang ini. Kita menjemput Aidil Izani untuk menyambung program podcast kita. Hai, terima kasih kerana menjemput saya. Nama saya Aidil Izani bin Abdul Muttalib. Cik Aidil boleh bagi tahu tak macam mana Cik Aidil boleh terjebak dalam isu transgender ni? Jadi, saya mula cenderung pada transgender ini sejak saya kecil lagi. Saya dikelilingi oleh adik-beradik perempuan saya sendiri. Saya mula ada sifat kewanitaan itu sejak kecil. Sama juga masa saya sekolah rendah dan sekolah menengah. Keliling saya semua perempuan, tak ada lelaki pun. Jadi sifat kewanitaan saya telah membuat buah. Cik Aidil, macam mana Cik Aidil boleh terdetik untuk mengubah jantingan Cik Aidil sendiri? Saya mengikut jejak Sajat. Sebab apa? Sajat tidak menghiraukan segala kencaman dan provokasi yang orang beri kepada dia. Dan kalau kita lihat, dia okey, hidup bahagia dan berjaya je. Jadi saya ikut perkembangan dia dari masa ke semasa. Okey, Cik Aidil, saya nak tanya macam mana Cik Aidil boleh kembali kepada jalan yang benar? Alhamdulillah, salah satu sebabnya saya melihat ramai kawan-kawan transgender saya telah mengidap penyakit HIV, AIDS ataupun penyakit kelamin. Jadi saya cuba menjauh daripada mereka. Saya cuba mengelak. Saya takutlah kalau saya mengidap penyakit tersebut. Antara salah satu sebab yang lain, semasa saya di peringkat universiti, ramai kawan-kawan lelaki sudah menegur saya untuk mengubah perwatakan saya menjadi lelaki semula. Jadi saya cuba untuk menerima teguran mereka sedikit demi sedikit. Dan yang terakhir, Alhamdulillah, saya rasa pada diri saya telah mendapat hidayah oleh Allah. Saya cuba memperbaiki solat saya. Saya setiap malam membaca Al-Quran, berzikir dan sentiasa mengikut program agama di masjid untuk mengubah diri saya ke jalan yang benar. Okey, terima kasih Encik Aidil atas perkongsian yang amat bermakna tadi. Sekarang kami akan beralih kepada segmen reaksi dan pandangan oleh orang awam terhadap isu adakah transgender adalah satu hak asasi manusia ataupun tidak. Jom kita ke sana. Reaksi saya terhadap isu ni, saya rasa amat kecewa lah. Kecewa dengan golongan Melayu Islam sendiri yang terlibat dalam isu penukaran jantina. Hal ini bukan sahaja di dalam Malaysia, tapi di luar negara pun turut menganggap isu ni sebagai norma kehidupan mereka. Sebagai contoh, penyanyi dandut dari Indonesia iaitu Lucinta Luna, dia menukar jantina dia lelaki kepada perempuan. Hal ini memang tak asing lah kalau yang dalam Malaysia punya Muhammad Sajat, takkanlah nak panggil Sajat, Muhammad Sajat, dia rasa diri dia tu macam dilahirkan semula lepas dia tukar jantina lelaki pada perempuan. Jadi ini saya simpulkan dekat sini, kita sebagai manusia mempunyai akal yang sihat. Berfikirlah, adakah perkara ini mengundang manfaat kepada diri kita, kepada masyarakat maupun negara. Jadi kepada orang-orang di luar sana, fikirlah, janganlah terlalu ikut sangat dengan isu-isu yang hangat di media sosial. Pada pandangan saya tentang isu penukaran jantina ini adalah satu benda yang tak patut dinormalisasikan, dan pada asalnya ianya bukan fitrah asal seorang manusia. Dan kalau kita tengok penukaran jantina ini,
lebih banyak keburukan daripada kebaikan. Contohnya seperti orang yang tukang jantina ini berkemungkinan besar untuk berkahwin dengan sejenisnya seperti lelaki dan lelaki, dan kita takut perkara ini akan membuatkan penyakit-penyakit yang berkaitan kelamin akan berluasa atau mungkin akan timbul penyakit-penyakit yang baru. Pada pandangan saya lah, saya mendapat bahawa golongan penukar jantina ni bukan satu hak asasi kat Malaysia. Sebab apa? Sebab dalam perlembagaan Malaysia dimaktubkan bahawa hak sama rata diberikan kepada lelaki dan perempuan sahaja. Oleh itu, pihak penukar jantina ni tidak diiktiraf mana-mana sebagai satu jantina yang sah, tidak diiktiraf di Malaysia, di negara-negara Islam di dunia ini. Oleh itu saya rasa tidak patutlah untuk mereka meminta-minta kepada perlembagaan untuk menerima hak-hak mereka sebagai seorang penukar jantina. Jadi saya terhadap isu tersebut ialah saya berasa sangat marah kerana hal ini seperti seseorang itu mempersendakan agama sendiri. Setiap agama di dunia ini mempunyai pantang larang sendiri. Contohnya setiap agama di dunia ini tidak memberi kita kebenaran untuk menukar jantina. Sebab hal ini apabila kita menukar jantina, seperti kita akan memperburukkan nama baik agama kita sendiri. Pandangan saya untuk penyelesaian terhadap isu ini, terutamanya ibu bapa lah, didikan ibu bapa. Ibu bapa adalah orang yang paling bertanggungjawab dalam mendidik anak-anak mereka. Ibu bapa patutnya mengambil berat tentang perkembangan anak-anak. Okay? Sebagai contoh, bapa perlu mengajar anak-anak, mengajar ilmu agama sejak mereka kecil supaya mereka tidak terpesong dengan perkara-perkara yang tidak berfaedah atau tidak baik. Kesimpulannya, anak-anak yang dipantau oleh ibu bapa mereka dapat mendorong diri mereka ke arah yang lebih baik. Cadangan saya untuk membanteras isu penukaran jantina ini adalah dengan kita membuat pendedahan awal kepada anak-anak muda, terutamanya di negara kita sendirilah ya. Contohnya seperti pihak sekolah rendah ataupun menengah membuat mendedahkan keburukan penukaran jantina ini. Hal ini adalah untuk kita membina satu mentaliti kepada anak muda untuk tidak melakukan perkara-perkara seperti ini. Cadangan saya pula, saya rasa yang pihak berkuasa sepatutnya lebih tegas. Pihak berkuasa seperti pihak Jabatan Agama Islam, pihak JAKIM ataupun pihak polis patut lebih tegas untuk memanteras pihak penukar jantina ini supaya tidak menjadi duri dalam daging dalam negara kita. Pihak berkuasa boleh membuat satu akta ataupun undang-undang untuk menangkap pihak penukar jantina ini apabila mereka mempromosikan agenda mereka di khalayak ramai. Hal ini disebabkan sebab apa? Sebab apabila penukaran jantina diterima di Malaysia, ia akan memburukkan nama Malaysia di pesara dunia, dan itu tidak bagus untuk negara kita yang semakin maju. Cadangan saya terhadap isu penukaran jantina ini ialah pihak media perlu menyebarkan keburukan kepada seseorang individu itu yang menukar jantina mereka. Sebagai contohnya Sajat, dia dipulangkan oleh rakyat Malaysia sehingga dia terpaksa berhijrah ke negara lain. Terima kasih kami ucapkan kepada mereka yang telah sudi memberikan pandangan dan juga cadangan mengenai penukaran isu penukaran jantina ini. Betul tu Pak, terima kasih banyak-banyak, dan kami amat berharap yang anda semua dapat mempelajari dan memahami dengan lebih lanjut tentang transgender ini adakah satu hak asasi manusia ataupun tidak. Ya, saya rasa itu sahaja daripada kami. Semoga kita berjumpa lagi pada masa akan datang. Jangan lupa untuk suka, langgan dan kongsi video kami untuk mengetahui isu semasa yang lebih lanjut pada masa akan datang. Baiklah, bye. Bye.